Alright, Assalamualaikum. Apa khabar? Dan ini ada satu video khas dan mesej ni penting ialah ramai sebenarnya yang tanya saya itu sebenarnya kan apakah dan cara untuk memilih broker yang baik dan betul kan? Apakah ciri-ciri broker tu dan macam mana kita dapat banyak gila broker kan kita dapat buat apa tu periklanan di sana kan di sini dan kita pun tak tahu apa benda yang sebenarnya ada bagi bonus tak ada bonus macam mana kita nak cari sebenarnya dan saya akan tunjukkan you ialah kita akan pergi pada skrin untuk melihat apakah broker-broker yang sebenarnya yang jenis yang kita boleh guna pakai kan. Mungkin saya boleh tekankan kat sini satu benda ialah saya nak you tunjuk kita akan pergi pada skrin tanpa lengahkan masa broker yang paling terbaik. Sebenarnya sebelum nak cerita pasal broker paling terbaik lah, you kena faham apa broker kan, you kena faham broker. So broker ni satu tugas dia lah itu membolehkan kan anda sebenarnya kan melakukan dagangan kan dagangan dan pelaburan okey atas talian. So dalam kes kita ialah sudah tentu ialah mata wang asing dan komoditi lah. Ni banyak fokus kita kat sini dan komoditi. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita faham. Ini adalah sebenarnya broker yang membolehkan kita sebenarnya melakukan dagangan dan pelaburan atas talian dan juga dalam khusus kita ialah dalam mata wang asing dan juga komoditi. Kan ada beberapa yang lain tapi poin utama ialah memahami ini adalah sebenarnya penting untuk faham dari segi jelas kan macam mana sebenarnya kita boleh faham itu ini digunakan untuk mata wang asing dan komoditi dan inilah broker yang kita gunakan. Okey. Jadi kalau you tanyakan broker ni sebenarnya kan broker ni sebenarnya dia ada beberapa jenis. Kan dia ada beberapa jenis kan. Ada jenis tak boleh pakai, ada jenis kan yang boleh pakai. So jenis ni lah senang nak cerita lah. You kena ada perasaan ialah broker ni ada jenis yang panggil e-book. So e-book ni maksud ialah dia terus kepada iaitu senang cerita kita guna bahasa orang biasa ialah terus kepada pasaran. Senang cerita. Saya tak nak cerita benda terlalu teknikal sangat. Yang kedua ialah dia panggil b-book. Kan b-book ni bermaksud ialah iaitu simpan kan dalam pelayan komputer dia je. Server lah pelayan komputer. So maksudnya ialah duit you tak dihantar sebenarnya duk main kat situ. Pasal apa? Pasalnya broker jenis ni lah dia sebenarnya tak ikhlas lah. Tak ikhlas tu maksudnya ialah dia simpan duit tu dan kalau dia you kalah dia jadi macam banyak boleh simpan duit you kan. Berbanding dia pergi hantar dia dapat sedikit nilai ataupun fraction daripada dia punya harga yang dihantarkan berdasarkan spread tetapi ini jadi lebih banyak. Jadi ada konsep yang nama b-book dan ada satu lagi dia panggil c-book iaitu hybrid c-book bukan sibuk sibuk. So dia adalah c-book. So c-book ialah bermaksud iaitu dia yang you kena jelas ialah dia sebenarnya memberikan makna iaitu dari segi contoh ialah kan gabungan antara e-book dan e-book kan. E-book dan e-book. Maksudnya sekarang ni kalau you trade macam bangang je kan. Kalau you trade macam bangang je bermaksud ialah dia akan tahu okey ciri-ciri ni masuk dalam e-book kan. Oh bagus hantar pada e-book. Tu konsep yang mudah. So macam mana nak faham ni senang je kan. Sebenarnya broker yang bagus ni kalau nak kadang-kadang kita buat jokes lah kita buat jokes ataupun satu sudut lah kita juga selalu juga macam bergua-gua sama kita kata apa tau. Kita kata iaitu broker mana yang paling bagus broker yang bayar. Kita kata macam tu kan. Okay. Alright, so kita pergi pada seterusnya kan. Satu ialah broker, jenis broker dan satu lagi kita kena tahu ialah dia mesti ada jenis akaun. So jenis akaun ni satu benda yang kita ialah satu ialah banyakkan saya faham kan. Saya satu sudut ialah saya tak pedulikan spread, tapi kalau you scalper ataupun you orang yang baru scalper tu maksudnya ialah you mula start nak dapatkan duit sikit-sikit. So spread ni sebenarnya main peranan yang penting. So jadi saya berpendapat iaitu spread ni kan kalau you orang baru dia main scalping dia jadi penting lah. Jadi spread yang kalau boleh yang mulus lah, yang tulus mulus maksudnya ialah tidak terganggu. Nombor dua ialah yang paling penting juga saya dapati ialah selain daripada spread iaitu you kena faham dari segi iaitu dia punya ni saya punya pandangan dia punya deposit dan withdrawal kena cepat. Withdrawal ni kena laju kan. Withdrawal kena laju kan kena laju okey kena laju dan you kena faham konsep-konsep ni. Jadi spread ni mesti mulus, deposit withdrawal kena laju dan juga antara benda yang you kena faham iaitu satu sudut yang mesti memahami iaitu dari konsep-konsep ni. Jadi spread, deposit, withdrawal kena laju, lepas tu pada sama juga tak ada swap. Tak ada swap. Swap ni maksudnya interest lah. Kadar faedah ataupun faedah. Jadi tak ada. Jadi ini antara yang saya dapat penting. Ini cara nak pilih broker paling terbaik iaitu spread mulus, deposit tak ada swap dan ini saya rasa ultimate penting technical support. Sokongan teknikal ni kena selalu ada. Sokongan teknikal maksudnya masalah apa tu trading secara teknikal, masalah dagangan secara teknikal kan. Okey secara teknikal contohnya kan. So masalah apa lagi? So masalah dari segi contohnya ialah TP tak kena kan. SL kena, contoh SL kena tapi bukan tempat dia. So ini adalah tempat yang you kena faham. Jadi kalau orang baru sebenarnya macam mana you nak pilih ni you kena faham. Ini yang paling mudah untuk faham dan saya tak nak cerita benda yang
pening-pening sangat, tapi yang you kena faham ini adalah konsep-konsep utama kan untuk you kena jelas kan. Jadi kalau lihat kan dia spread mulus, deposit withdrawal kena laju, tak ada swap kan, sokongan teknikal. So inilah yang penting. Dan antara banyak yang saya perhatikan juga ialah you mesti ada broker yang apa tahu. Ini ciri khas ciri khas iaitu sebenarnya ialah kena ada, iaitu bagi pendidikan kan dan juga bagi bimbingan berterusan kan. Ini kenalah. Jadi kalau kita nak trading ni, kita nak berdagang ni kan, paling penting ialah kena ada broker yang sebenarnya fokus kepada education kan, fokus kepada pendidikan. Jadi you boleh bukan saja boleh start, tetapi boleh terus menerus dan kita boleh tengok bimbing terus kan. Kita boleh bimbing sebenarnya ialah secara terusan kan. Jadi kita satu pendidikan, lepas tu nombor 2 lah mesti ada itu bimbingan terus kan. Jadi ini adalah yang saya rasa sangat penting untuk you nampak dan juga you faham daripada satu sudut di mana kita ni kena start. Kalau you orang baru mesti faham ciri khas ialah ada pendidikan dan juga bimbingan berterusan kan. Saya mungkin satu sudut saya mungkin agak sedikit bias lah dekat sini sedikit bias dekat sini. Saya nak cerita pada you satu benda antara semua ciri-ciri yang ada yang dekat sini ni, saya berpendapat salah satu yang terbaik ialah saya berpendapat ialah OctaFX kan. OctaFX ni sebenarnya kalau you nampak, saya sebenarnya bukan kata baru kenal juga, saya dah dengar lama, cuma saya baru bekerjasama. Saya dapati antara benda yang bagus iaitu kalau you tengok kat sini kan. Kalau you tengok dekat sini OctaFX, kejap saya type terlalu laju sangat type tadi. Okey, OctaFX. Okey, OctaFX ni kalau you perasan kan, you boleh tengok kat sini. Okey, you boleh lihat sebenarnya dari segi dia punya ni, you boleh nampak dia adalah spread rendah yang paling rendah kan. Sehingga ni kita sama berada keadaan ni teruk. Jadi dia juga support kan. Ada pandemik dia support you untuk deposit rendah. Dan kalau you nampak, satu benda yang menarik juga ciri dia ialah sebenarnya ialah kalau you perasan iaitu dia ada contoh yang kata platform dagang, ada MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan ada C-Trader kan, boleh guna iOS dan sebagainya kan. Lepas tu you tengok dekat dekat sini ada program rujukan kan, boleh jadi IB, promosi IB kan, ada promosi, ada hadiah dan sebagainya kan. Hadiah menang, you berdagang dan menang kan. Ada pertandingan macam-macam lah, tabaran deposit kan, kadar tetap ringgit kan. Jadi ini yang saya nak juga nak tengok. Satu benda yang kalau you boleh nampak, kan, saya buka dekat YouTube So YouTube ni kan, saya perasan selain daripada you follow saya dalam channel dan sebagainya, cuba you type Octa kan, cuba type OctaFX. You dapati sebenarnya kan di salah satu ni, of course muka saya juga keluar, dan pada sama juga mungkin kita bayar kot mentang-mentang kerja sama. Saya personally saya memang guna sebenarnya dalam salah satu akaun trading saya. Dan kalau you tengok kat sini ialah pendidikan berterusan. So saya research sebenarnya kalau you tengok kat sini dekat bahagian video ni kan, dekat bahagian video you boleh nampak daripada Indonesia dia ada. Lepas tu ada satu lagi, this guy kan, dia cakap Inggeris tapi macam India. Lepas tu daripada Vietnam ada. Jadi kalau you tengok dalam banyak-banyak broker kan, ini saya cerita dari segi pengalaman dan you boleh lakukan you punya kajian sendiri. Dalam banyak broker sebenarnya, jarang yang sebenarnya betul-betul fokus kepada pendidikan dan juga bimbingan berterusan. Kebanyakan macam buat seminar one off, tapi ini dia buat bimbingan. Dan malah kalau you perasan, dia juga sebenarnya digunakan untuk macam boleh akses kepada you punya trainer ataupun you punya yang menjaga you maksudnya dari segi bimbingan dan juga boleh rujuk, dan dia buat khas dan dia hire khas lah untuk sebenarnya bantu. Jadi saya risk. Jadi saya dapati satu benda yang kita kena faham ialah ini adalah bimbingan yang berterusan. So kita kena faham dekat mana kita boleh dapat nilai, dan bersama juga kita boleh tahu ialah dia sebenarnya berguna untuk kita dari jangka masa panjang. Okay? So ini antara benda yang saya nak you nampak dan juga you faham dan juga you jelas macam mana penggunaan-penggunaan yang kita boleh nampak. Okay? So pada masa sama juga kan, kalau you tengok kat sini kan, bila kita buka akaun, bila jenis akaun kan, you perhatikan ada mikro, ada pro dan juga ada ECN. Okay. ECN ni senang cerita, dia tak ada spread tetapi dia makan sedikit commission kan. Pro MetaTrader adalah untuk berkadang-kadang buka akaun pro, dan mikro adalah MT4 kan. Jadi tengok kadar dia terapung bermula 0.4 pip, 0.4 bukan 124 dan bila nanti ada commission kan, 28 pasangan mata wang boleh guna, emas dan perak termasuk 3 kripto, ada kripto dan indeks, dan leverage 1.500, mata wang 1.200 untuk logam dan juga untuk macam-macam lagi lah. Kan kalau tengok kat sini ada aras panggilan henti keluar, stop out, ataupun aras panggilan margin call. You boleh tengok dia punya persen dekat sini kan, ada yang tak ada commission, ada yuran hujung minggu ni ECN Dan akaun ni boleh. Jadi kalau nak buka akaun, kalau you klik kat sini, you terus boleh buka akaun kat sini. Kan, kalau you buka Pro MT4 pun boleh buka akaun kat sini. Jadi mudah, ataupun daftar dengan
FB daftar dengan FB mudah Saya tak buatlah pasal saya dah daftar akaun ni. Kalau saya klik tu dia mungkin akan bertukar kepada yang lain. Tapi kalau kita tengok senang nak daftar kat sini. Ini antara benda yang memudahkanlah. Okey. So jadi pada pandangan saya ialah simple kan. Iaitu saya sebenarnya satu sudut kan. Iaitu pengalaman saya banyak dengan pelbagai broker dan salah satu broker ialah senang bukan untuk saya untuk you sebenarnya. Iaitu pilih kepada broker yang bagi pendidikan, spread rendah, support technical dan juga pada sama juga ialah boleh depo dengan withdrawal laju dan paling penting juga ada license lah. License tu maksudnya ialah you percaya dia kan. Maknanya boleh kena pasti okey ini adalah broker yang kita boleh pegang dan juga kita boleh gunakan dari segi jangka masa panjang Sebab takut juga kan kita duduk trade dan sekali hilang mati kita kan. Kita tak nak benda-benda macam tu. Okey. So ini adalah benda yang ringkas, nanti saya akan tunjukkan lagi. Ada banyak lagi video-video yang susulan dekat sini. Antara benda ni ialah you buat pilihan sendiri, tapi pada sama juga you kena pasti iaitu apakah yang kita boleh tengok dekat sini dan kebanyakan juga sangat berpuas hati dengan apa yang lakukan kat sini dan ada perlindungan baki negatif, deposit bank tempatan. So boleh deposit juga menggunakan bank tempatan Nampak ni pilih cara pemindahan, ATM boleh pindahan beritahu kan. Jadi boleh macam-macam kan. Jadi perlindungan baki negatif kan. Tak ada hutang lah. Okey, tengok akaun diasingkan, keselamatan mengikut piawai terbangsa. OctaFX menggunakan akaun berasingkan untuk menyimpan wang pelanggan. Daripada kunci, ini penting. Ada broker yang sebenarnya mati disebabkan tak faham benda ni. Tak faham benda ni. Maksudnya ialah dia membolehkan orang selamat. Ada tercampur dalam cash flow company. Ini penting. Saya rasa ini antara ni. Yang keselamatan menggunakan teknologi keselamatan 3D, proses visa, keselamatan kemajuan. Contoh, kalau kita deposit, mungkin kena login lah. Kena login. Jadi saya... katalah saya gunakan ni Saya gunakan ni. Katalah saya gunakan FB saya ni. Okey, kita boleh nampak kita boleh isi terus kat sini. Jadi isi kat terus. Katalah Jeruk Azrul salam, lepas tu kata laluan, katalah saya buat yang saya punya biasa je. Okey, Seri Kembangan, belah alamat jalan, apa benda ni saya pakai ni lah hari bulan kan. Kita boleh tengok kat sini kan. Tarikh lahir saya 30 kan. Ada siapa nak hantar hadiah pun boleh kan. Pada 1981 dan pernah berdagang dan saya teruskan kan. Kita tengok apa berlaku dalam ni. Akaun apa kan. Kalau you baru-baru start, saya cadangkan senang cerita lah micro lah. Senang saya terpilih habis itu. Lepas tu ni benar demo. Benar ke demo? Benar lah. Yang tiada swap, tak nak swap. Lepas tu mata wang USD leverage pakai 1,500. Spread tetap. Kita tak nak spread tetap, kita nak buka kan. Spread tetap tak nak, kita nak buka. Spread nak kena buka, so buat deposit ke akaun kan. Dan kita boleh aktifkan kadar tetap kat sini. Kan kadar tetap tu sama. Okey, saya saya tak nak save lagi sebab saya tak tahu save kat mana. Okey, jadi sekarang ni nombor akaun ada, pelayan ada dan boleh dapat pilih instant dan kita boleh deposit lebih Visa, Netola dan Malaysia Local Bank. Nampak? Kan? Kita boleh start dengan amount lain dan amount serendah RM50 dah boleh. Faham tak? RM50 dalam 11 USD. So teruskan. Nampak? Nama bank boleh terus. Kan? Contohnya saya guna Maybank kan. Mana Maybank kan, mana Maybank. Dah aku kejadah ni laju sangat ni. Okey, Maybank teruskan. Nampak? Kita boleh terus nombor bank, pro niaga consultation kan, sila nyatakan dan klik notifikasi. Kan sangat mudah. Sebenarnya straightforward. Perbankan dalam talian. Deposit di cawangan tunai. ATM pun boleh. Kan mudah kan? Jadi ini antara benda yang mudahlah untuk lakukan deposit dan sebagainya. Okey, jadi ini yang saya boleh tekankan sikit sebanyak dan semoga manfaat dan you boleh faham apa yang kita buat, iaitu sekarang ni pandai untuk pilih broker yang sesuai dengan kita. Dan salah satu broker lah kena faham ialah technical ada, spread rendah, kan deposit berdua senang. Kan, apatah ada masalah teknikal juga dia support dan pada sama jugalah kita faham mudah paparan dan juga kita boleh trade dengan laju. Execution cepat saya sendiri trade memang execution sangat cepat. Okey, so jumpa lagi dalam tips-tips seterusnya. Adalah tips bagaimana memilihkan broker yang baik untuk kita mulakan forex trading. Okey, jumpa lagi dan salam hormat dan assalamualaikum dan salam sejahtera.